Assalamualaikum semua, apa khabar? Nama saya Cikgu Lokman. Saya akan mengajar awak semua sejarah tahun 4. Okey, untuk video ni saya akan mengajar unit 1 iaitu mengenali sejarah, buku teks muka surat 1 hingga 7. Okey, baik, bagi mereka yang tak ada buku teks, awak boleh download di internet. Okey, mari kita mulakan. Okey, unit 1 mengenali sejarah. Okey, ni ada gambar ya, gambar yang sangat bermakna dan bersejarah ya. Orang yang kat tangan tu kan, yang macam ni kan, nama dia Tunku Abdul Rahman. Dia sedang melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Disaksikan oleh ramai orang pada ketika itu dan ada wakil raja-raja Melayu belakang tu, kat belakang tu. Dan juga ada wakil daripada British. Okey, mari kita tengok video sikit. Nanti awak boleh tengok sendiri ya dekat YouTube eh. Saya tak pasang habis sebab panjang sangat video ni. Okey, baik. Untuk video penuh awak boleh tengok sendiri nanti dekat YouTube ya. Awak tarik balik tajuk ni. Okey, dalam video ni telah berlaku di Stadium Merdeka. Ramai orang datang. Semua datang dengan penuh ni semangat dan harapan sebab pada ketika ini kita dah merdeka daripada penjajah. Maksud merdeka itu sendiri pun telah memberitahu kita bebas daripada penjajah. Contoh macam Jepun, British dan lain-lain lagi ya. Siapa suka kena jajahan? Saya pun tak suka. Nanti kita nak buat apa-apa pun susah. Tahu tak kenapa mereka menjajah negara kita? Nanti kita akan jajah ya. Okey, untuk hari ini saya akan fokus nombor 1 dan nombor 2 menyatakan pengertian sejarah. Nanti kita akan dengar beberapa sejarawan. Dia akan memberi pendapat masing-masing tentang apa itu sejarah. Okey, nombor 2 kita akan mengenal pasti sumber dalam sejarah. Ada 2 sumber ya. Nanti kita akan belajar. Okey, baik, kita terus pada nombor 1 pengertian sejarah. Okey, kita baca sama-sama. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Nanti gambar-gambar tu sebenarnya ialah sejarawan ya. Mereka akan memberikan pandangan mereka tentang apa itu sejarah. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Nama dia Herodotus. Okey, dia cakap sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Manusia bertindak ni ada sebab tau, bukannya saja-saja ya. Contoh tengok ni Jepun. Ni orang Jepun datang ke tanah Melayu. Tanah Melayu ni Malaysia tau. Sebelum kita merdeka, kita dikenali sebagai tanah Melayu. Tengok orang Jepun naik apa? Naik basikal je. Bukan naik motor naik basikal je. Dan mereka menjajah negara kita bukannya macam saja tau. Mereka nak apa? Mereka nak kuasa, nak tanah jajahan yang lebih besar. Mereka nak hasil keuntungan negara kita. Pada ketika itu tanah Melayu ni kaya dengan hasil galian. Contoh macam biji timah, emas dan lain-lain. Benda tu berharga tau. Boleh buat besi, tin aluminium dan lagi satu emas tu sangat berharga ya.
Sebab tu orang nak sangat tanah Melayu ni, berebut-rebut. Ha. Okey, kita pergi kepada nombor 2, iaitu Ibnu Khaldun. Okey, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Apa itu peradaban? Okey, peradaban ni kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Maksudnya manusia ni akan lebih berkembang. Bukannya macam tu je. Dan mesti ada yang berubah, perubahan yang positif. Okey, kita bagi orang nombor 3, EHK. Okey, bagi dia sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Sejarah ni ada kaitan tau tentang masa sekarang ni dan masa lampau. Contoh ni contoh sebelah dia. Ni Kuala Lumpur dahulu dan kini, dulu dan sekarang. Tengok pasar besar dia. Masih lagi sama, tetapi yang tak sama mungkin warna, mungkin ada yang dibaiki, yang rosak. Nampak ni. Dah berapa tahun dah? 1900 hingga 2019 pada ketika ini gambar ni baru diambil. Hampir 100 tahun, 120 tahun, 120 lebih kurang lah. Lama tau. Okey, kita pergi kepada orang yang seterusnya. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okey, bagi dia sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Okey, kalau awak nak tahu jenis siapa, awak boleh scan QR code sebelah ni. Biodata sejarawan. Okey, ini satu peristiwa yang tadi saya cakap yang sudah berlaku. Pengumuman tarikh kemerdekaan. Okey, sebelah ni Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Dia semua pernah menyambut je Hari Anugerah ni. Dan ada banyak lagi lah peristiwa bersejarah di sekolah kita. Contoh macam Hari Kanak-kanak, macam sambutan kemerdekaan. Okey, orang yang terakhir, nama dia sejarawan yang terakhir, nama dia Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Okey, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Ada catatan, maksudnya ada rekod lah yang peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Okey, contohnya catatan dalam buku hari ini dalam sejarah. Sebenarnya kita boleh dapat banyaklah maklumat, buku-buku, catatan berkaitan sejarah negara kita. Kita kena rajinlah pergi perpustakaan, internet. Pastikan internet tu dari sumber yang sahih lah. Okey, kita selesai nombor 1 tentang pengertian sejarah. Okey, mari kita ulang sekali lagi. Okey, yang pertama Herodotus, sejarawan yang pertama. Kedua, Ibnu Khaldun. Nombor 3, EHK. Nombor 4, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Seterusnya, Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Okey, tamat. Sekarang ni kita akan pergi kepada nombor 2, iaitu sumber sejarah. Ada 2 sumber ya. Yang pertama sumber primer, ni yang warna pink ni. Yang kedua sumber sekunder. Okey, mari kita belajar. Okey, sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada 2, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey, mari kita bagi. Apa itu maksud sumber primer? Okey, sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Pertama. Sumber primer ni berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Masa manusia jumpa kan, macam tu. Tak ada orang gosip. Maksudnya orang pada ketika itu baru jumpa dan belum diolah. Okey, contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak.
Okey, ni contoh fosil ya. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Ha, contoh lain macam dinosaur, orang jumpa tulang-tulang dia, tu namanya fosil. Dan macam-macam lagi ya, banyak lagi. Awak boleh tengok kat YouTube sekarang ni, canggih. Okey, yang kedua manuskrip Ini manuskrip tulisan tangan seperti hikayat Hang Tuah dan Suratul Salatin. Ini pakai tangan ya, orang menulis. Dan benda ni tersimpan lagi sebagai sumber sejarah. Okey, seterusnya artifak ni. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit. Duit shilling yang sebelah yang gambar kamu nampak ni duit shilling tau. Pada zaman Melayu Melaka dah gunakan duit shilling, canggih. Sebelum ada duit shilling ni, orang nak beli barang mereka menggunakan sistem barter. Sistem barter ni maksudnya tukar barang suka sama suka tapi sama nilai. Contoh dia, saya tukar awak dengan, saya ada buah apple, awak ada buah pear, itu tukar. Saya bagi 2, awak bagi 2, sama nilai lah. Okey, seterusnya dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ni contoh dokumen rasmi ya. Contoh lain yang lebih senang lah macam surat beranak, itu dokumen rasmi, kena jaga, jangan sampai hilang. Okey, kita pergi kepada sumber sekunder. Okey, apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Daripada sumber asal tu, orang buat kajian dan mereka buat penulisan, buat buku lah untuk menerangkan apa itu yang kajian mereka tu. Okey, contoh sumber sekunder ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Ni buku ni, contoh buku sejarah Sabah. Ni prasejarah dan protosejarah tanah Melayu. Ini majalah, majalah sekolah. Ha, ni akhbar, surat khabar dan risalah. Orang zaman dulu tak ada Facebook tau. Mereka kalau nak tahu berita, tunggu surat khabar besok, baru dapat baca. Dan sekarang ni kalau kita nak dapat maklumat, sangat canggih. Maklumat di hujung jari. Cepat, pantas. Okey, sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, baik. Tamat video saya pada hari ini. Pastikan anda semua menyiapkan tugasan yang telah saya berikan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.